وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita baca Al-Fatihah nanti ya. Ada yang minta bacakan untuk cucu dia. Nama apa ya? Kak Aini punya anak cucu Zara dan Umar. Dan semua kita yang hadir pada hari ini, kita mohon kepada Allah SWT agar berikan kita kesihatan, kemudahan dalam segala pekerjaan kita, dalam melaksanakan ibadah, beri keselamatan, kesihatan kepada kita yang hadir pada hari ini, keluarga, pasangan, anak cucu dan semua staf dalam masjid dan juga masjid kita ini. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah SWT segala musibah, segala penyakit, segala kesusahan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala doa-doa kita untuk kedua-dua kita masing-masing hidup agama yang sedang tiada. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka sebaik-baik ganjaran, berikan mereka yang masih hidup ni kesempatan untuk beramal sampai ke akhir hayat kita. Dan bagi mereka yang sudah tiada, dibuaskan kedua mereka, dimudahkan urusan mereka ke arah surga, diberikan mereka segala ganjaran yang dibuat oleh anak-anak mereka wa'alanya bersalihan al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Kita dekat buku surat 1655 bab 368. Di sini dia sebut bab menakut-nakuti, bab at-tahzir min irtikab bima naqallahu azza wa jalla aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Iaitu bab menakut-nakuti. Tahzir tu maknanya Allah ancam. Misalnya kalau ada benda yang dalam Al-Quran tu Allah sebut kalau kau buat ni aku balas kau dengan neraka, kesusahan, malapetaka, bencana, itu termasuk tahzir lah. Supaya kita bila tahu kita tak buat. Min irtikab daripada melakukan manahullah azza wa jalla, apa yang Allah larang. Okey? Dan Allah larang dan juga Rasulullah larang daripada itu. Okey? Beza ke Allah larang dengan Rasul larang? Ada beza tu tak ada beza? Tak ada lah, semuanya wahyu kan. Tapi Allah larang ada kalanya agak simple lah. Macam misalnya apa yang Allah suruh ke Allah larang mestilah dilakukan ataupun ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang Nabi kalau tak buat, orang tak tahu. Disebabkan itu satu masa tu Nabi nak tunjukkan pada sahabat dia ataupun umat dia masa awal solat dengan masa akhir solat. Kali ni Nabi buat masa awal solat Zuhur, Nabi bilang inilah awal Zuhur. Lepas tu asar, inilah awal asar. Waktu asar yang ini macam ini. Orang dulu kan, ya kalau orang-orang kita dulu pun tak pakai jam, orang pakai tombak lah, tengok berapa panjang kita punya shadow kita. Dia tunjukkan macam itu lah kan. Jadi perlukan praktikal tunjukkan. Besoknya Nabi tunjukkan akhir solat. Ini akhir Zuhur, ini akhir asar, ini akhir maghrib, isyak, subuh. Begitu. Jadi perlu praktikal kan, perlu diterangkan dengan cara praktik sunnah Nabi, uswatun hasanah. Jadi kadang-kadang orang tak tahu kalau kita tak tunjukkan. That's why kadang-kadang orang tunjukkan dalam media sosial ke Facebook ke, jangan anggap orang tu menunjuk saja. Kadang-kadang orang tengok kita happy pun orang tak suka, tak tahu kenapa Saya lagi suka tengok orang suka. Pasal apa? Dia tak akan jumpa saya. Kalau dia sedih, dia akan jumpa. Itu masalah tu. Kalau seorang sedih, dia akan jumpa, masalah. Saya suka orang happy. Kadang-kadang kat Facebook saya taruh anak-anak murid hari itu tengah happy. Waktu cuti-cuti, kalau sekarang tak ada cuti-cuti kan. Cuti pun dah Singapore. Kalau nampak orang cuti-cuti, banyak keluarga tu, orang kita tak pergi. Nanti kadang-kadang kita ambil gambar-gambar random ni lah, ambil siapa yang nampak, taruh kat situ. Saya suka. Kenapa mereka senang, mereka bila dengan keluarga mereka. Saya tengok macam kegembiraan dia melalukan kan. Macam itulah kan. Dengan kawan-kawan pergi, suka happy. Ada orang tak ada kawan, kita tanya ada kawan tak ada. Ni member kita ada dua kawan, ada bagus.
Okay, dapat in heaven. Senang. Okay? Senang. Pasal dua orang ada kawan tak ada. Macam mana kita nak cari kawan? Kadang-kadang kawan dia pun dia bilang ada lah kawan, tapi nak cakap pasal banyak-banyak tak boleh. Kita kawan-kawan ni kadang-kadang ada benda dia boleh dengar, ada benda dia suit kita pun tak happy juga. Dia bilang, member, ayam pergi sikit-sikit. Yang belakang sikit-sikit. Tak nampak. Belakang sikit. Okay, boleh. Tak nampak muka. Okay. So, dalam hidup tu, orang gembira, orang suka, kita patut doakan kebahagiaan mereka. Bukan sebaliknya kan. Jadi kadang-kadang actually orang suka, orang apa orang ada masalah dengan orang gembira kan. Orang suka, orang gembira tu masalah. Mungkin lah cara orang terangkan kegembiraan tu mungkin keterlaluan. Jadi orang peng lah sekarang kan. Anak saya bagus, anak saya dapat ni, orang dah asyik anak kau je. Macam mana anak dia dapat? Anak kita tak dapat, diam je lah. Pun sekarang dah bagus, dan saya dah tak keluar lagi dia punya grade dia. Orang semua tak share grade dah, dia bagus. Semua sekolah-sekolah dia share. Pasal apa nak jaga hati? Nak jaga hati budak-budak. Nak jaga hati budak-budak tu. Takut orang kesian hati orang orang tak dapat capai. Jadi menjaga perasaan tu sangat-sangat penting. Okay? So tak ada bezanya antara apa yang Nabi larang dengan Allah larang. Semua sama. Semua Nabi tu kalau dia larang dia buat dengan perbuatan. Allah turunkan hukum kemudian datangkan dengan perbuatannya. Okay? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah itu takut jangan sampai mereka ditimpa fitnah ataupun terkena siksa yang pedih. Di sini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah itu takut. Dalam Al-Quran pun tak. Ya? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi. Menyalahi perintah Rasulullah disebutkan perintahnya. Dalam Al-Quran ni dia tak sebut Rasulullah tapi dia sebut perintahnya. Okay. Iaitu kat sini dalam bahasa terjemahan dia cakap menyalahi perintah Rasulullah itu takut. Jangan sampai mereka ditimpa oleh fitnah ataupun terkena siksa yang pedih. Kadang-kadang orang pada zaman Nabi orang tak tahu pun kadang Quran tu bahasa tu asing bagi mereka kan. Bahasa tak asing tapi hukum tu asing. Bahasa tu tak bahasa Arab. Hukum tu asing pada orang. Tapi apa yang Nabi perintahkan tu lebih nampak. Nabi suruh misalnya solat nampak. Jadi mereka-mereka yang menyalahi perintah, mereka-mereka yang tidak mahu ikut, hendaklah mereka tu takut. Jadi dekat sini amrihi, an amrihi, hi tu balik kepada siapa? Hi tu dekat sini dalam terjemahan tu balik kepada Rasulullah. Maknanya perintah-perintah yang Rasulullah suruh orang buat, hendaklah mereka itu takut. Okay? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jangan sampai mereka ditimpa fitnah ataupun mereka terkena siksa yang pedih. Jadi kalau takutkan diri kita lah supaya kalau kita buat ni kadang-kadang dekat dalam dunia sedikit boleh kena. 3 doa yang tidak terhalang. Salah satu apa? Doa orang yang dizalimi. Lagi satu doa apa? Doa orang musafir. Ketiga, doa ibu bapa kepada anak dia. Ini 3 doa. So Nabi bila dia bermusafir, kadang-kadang dia baca doa ni kat sini. Boleh buka balik, mungkin dah lama orang tak ingat kan. Boleh buka muka surat 1020 ataupun dalam bab 174 ke.
174, bab 174 ataupun bab 172. Bab 172 ni Nabi bila dia bagi musafir, dia cakap takutlah kamu akan tiga doa. Bab 172, bab istighfar di doa safar. Dalam musafir tu Nabi takut doa 3 orang ni terkabul. Atau dalam buku saya ni 1016. 1016. Nampak tak Nabi bilang? Salah satu da'awat mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang tidak tertolak, iaitu tidak ada syak, maka terkabul tu doa. Tetapi tak tahu bila lah terkabul. Jangan bila terkabul waktu kita tengah musafir. Payah tu. Kalau kita tak musafir, kita ada kaum kerabat, kita ada mak bapak, kita ada adik-beradik, kita ada anak cucu boleh tolong kita. Tapi kalau tak musafir, siapa nak tolong? Jadi Nabi bilang kat sini apa dia? Iaitu doa orang yang teraniaya, zalim, doa yang orang yang dalam bepergian, musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. So apa yang Nabi selalu baca? Kat sini ada banyak Nabi baca doa. Sebelah dia pun ada doa. Allahumma inna naja'aluka fi umurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sesungguhnya kita menjadikan engkau, yakni menjadi pelindung dan penjagaanmu dalam leher-leher mereka, maksudnya sehingga mereka tidak kuasa memperdayakan kita, dan kita mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini bila dia nak pergi satu tempat, dia takut tempat tu. Macam cikgu kalau nak pergi yang tempat tu kan, yang selalu random ni atau barang-barang tu orang-orang tu, Allah tempat kan, itu orang tahu tak orang tu? Kalau nak pergi Israel ke apa, jadi masuk situ kadang takutlah orang ni, kita tak dapat jalan, ada sekatan-sekatan. Ataupun nak pergi negara barat pun ada setengah negara barat pun banyak sekat orang Islam tu. Kita takut lah, so banyak boleh baca doa ni. Kalau kita pergi musafir, takut pergi tempat tu banyak yang punya mungkin undang-undangnya tak berapa bagus, jadi kita pun takut boleh baca ni. Mau balik Indonesia pun boleh baca. Pasal kadang-kadang dekat airport ni sudah orang tunggu, ini boleh balik Singapura ni, kan? Minta bawa apa-apa minta. Hantar dulu baru boleh jalan. So boleh baca tu. Allahumma inna naja'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Takut jauhkan daripada kejahatan mereka. Dan kalau mereka tu tengah berkuasa, maknanya tengah buat kerja dia job, dia pegang kuasaan waktu itu. Jadi kalau mereka, maksud dia dalam leher-leher mereka tu, maksud dia bila macam tak dapat nak menganiaya orang lah. Jadi lemah. Sebelum bab 172 ada lagi doa. Itu semua doa untuk musafir. Satu-satu pergi musafir kena mesti baca bab ni. Jadi kalau nak pergi musafir, baca. Ambil gambar ke dalam handphone, jadi kita tahu. Bab ini 171. Ini Nabi bila dia musafir dia buat macam ni. Hadis yang ketiga. Nabi selalu dia bersebut kalau pergi haji umrah ke ataupun naik ke tempat yang tinggi, gunung-gunung tu kita nak naik, baca apa cara dia baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas Nabi bertakbir 3 kali baru baca ni, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taibuna taibuna abiduna sajiduna lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu selalu orang baca untuk pergi haji kan, yang belakang dia sekali kan. Itu. Kemudian dekat bawah ada lagi satu doa. Ini Abu Hurairah meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, aku tak berpergian, maka berikanlah wasiat kepada saya. Jadi Nabi bilang, hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah serta bertakbir pada setiap berada di tempat yang tinggi. Jadi bila kau nak naik tempat tinggi, kata Nabi, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Nak pergi pulau Ubin ke pulau yang mana tu yang naik makam tinggi, walaupun makam tu tak macam makam lagi lah, suka tengok. Banyak orang datang minta
tak nombor. Pulau apa tu? Ha? Pulau Kusu. Kusu Island ada tu. Itu yang naik buat, naik kapal kan tu. Walaupun tak macam makam lagi lah. Hati-hati lah naik. Pasal banyak orang dah macam-macam ilmu ada kat situ. Itu pun takut kalau kita tak kuat kan. Budak yang hari datang buat ekspedisi kat situ, saya tengok dengan living. Dia cakap, alamak seramnya juga. Nak naik atas berapa lah tu. Tapi ada tu lah. Seramnya dengan tempat ni. Gantung sana, gantung sini semua. Yang Cina pula ada cara sembahyang dia. Yang Islam pula ada cara. Dia cakap lah kalau nak baca doa je lah. Yang Cina tahu Wisma, tahu apa semua. Ni macam tu dah tak cantik dah lah kan. Orang dah buat macam-macam kan. So kalau kita nak tengok juga, kalau nak tengok juga, kita pun kalau pergi juga ramai-ramai asal kita dah lama dah. Yang satu kapal pergi. Atau Araji kan. So saya tahu juga lah dia naik tinggi. So kalau nak baca dulu lah, barulah baca doa-doa yang ada di situ. So Nabi cakap, bacalah takbir dulu sebelum kau berada, waktu kau berada di tempat yang tinggi. Okay? Kemudian apa yang Nabi buat, lepas dia, Nabi dah tak nampak dia tu, dia dah berjalan, kan? Dia dah berjalan begitu, menyingkir. Maknanya setelah orang tu menyingkir, beliau SAW mendoakan orang tersebut. Ya Allah, apa doa dia? Allahumma tubi lahu baik wa hawin alaihi safar. Jadi kadang-kadang anak kita kalau biar belayar anak kita ke, ada baik kita ke, dia kat airport kan. Nanti dia nak masuk pintu, dia nak belayar kan. Dia dah peluk kita, salam apa semua, dia nak belayar masuk. Kita boleh baca ni. Bila kita nampak dia dah pergi tu, menyingkir kita boleh baca. Allahumma tubi lahu baik wa hawin alaihi safar. Ya Allah, jauh dekatkanlah yang jauh ni. Maknanya jadikan perjalanan dia tidak memberatkan, tak rasa jauh. Walaupun jauh perjalanan yang kita dekat. Kemudian memudahkan untuknya dalam perjalanan. Itu kita boleh buat untuk orang yang musafir. Nanti dia dah belayar, sampai dia dah jalan tu, kita bacakan doa untuk dia. Allahumma tubi lahu baik wa hawin alaihi safar. Bagus ni doa ni semua. Okay. Kemudian sebelah lagi Nabi ada terangkan lagi ni bagi orang yang pergi berjalan-jalan ni, kuat-kuatkan sangat suara. Baca takbir kuat-kuat, ni Nabi tak kasih. Baca pelan-pelan aja Nabi tak. Kalau takbir pun pelan-pelan, kalau dah ramai-ramai jadi harum kan. Macam kuat sangat kan. Jadi Nabi sebut kat sini, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wa la wa'ibad. Wahai Nabi kata, wahai sekalian wahai sekalian manusia, kasihanilah pada dirimu sendiri. Jikalau jikalau bersuara tidak perlu keras-keras, sebab sesungguhnya engkau semua itu bukanlah berdoa kepada Tuhan yang bersifat tuli ataupun yang tidak ada zatnya. Sesungguhnya Tuhan itu adalah beserta engkau semua dan dia maha mendengar lagi engkau. Jadi tak payah kuat-kuat lah, baca sendiri-sendiri sudah. Jangan kita nak baca tadi doa tu semua kita mari kita baca ramai depan tulis tu kan. Dia dah masuk baca ramai kan sebab tu. Baca pelan-pelan sudah. Pasal kita berdoa pada Allah yang mendengar. Semua boleh baca. Sebelum depan-depan tu semua untuk orang yang bermusafir naik kenderaan yang bab 170 tu semua boleh baca doa-doa yang ada kat sini. Allahumma a'udzu bika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal aqd. Itu semua doa-doa dia. Ya Allah, a'udzu bika min wa'sa'is safar. Ya Allah yang Maha Suci, Zat yang Maha Suci. Dekat sini disebutkan bukan surat ni, hadis ke-969 bab 170. Ini semula Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amal ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa tubi 'anna ba'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mal wal ahli. Ini doa bab yang 170, hadis yang pertama. Ini pun ada doa ni. Doa berpergian boleh baca. Anak-anak tu nak pergi camp ke, kita baca. Kan? Kadang-kadang budak-budak nak pergi camp kan. So kadang-kadang diorang pergi camp yang naik gunung semua. Semua baca lah ni, tempat yang tinggi. Itu semua kita boleh baca. Nanti boleh buka balik kat situ doa
Okay, kita balik kepada muka surat tadi kita baca. Okay, baca balik muka surat tadi kita baca. Okay, jadi dekat sini dia cakap supaya kita tu jangan sampai ditipu oleh fitnah ataupun terkena seksa yang pedih. Jadi waktu kita menyalahi perintah Allah tu kadang-kadang dalam perjalanan, pelayaran, kena hati-hati. Jangan sampai doa-doa kita terkabul. Fitnah kan jauhkan kita daripada fitnah. Jauhkan kita daripada terkena seksa yang pedih. Kadang-kadang bila kita datang satu tempat tu dia terkena malapetaka. Bukan kita yang salah. Kan? Kita tak tahu kenapa Allah datangkan. Mungkin ada individu yang Allah nak ingatkan dia ada kesalahan-kesalahan dia. Pasal kita digalakkan juga kalau pergi kat tempat yang terkena malapetaka, tempat jalan. Kan? Cikgu banyak pergi tak tempat yang apa tu? Cikgu ada saya tahu banyak pergi driver. So saya tanya dia. Macam AC kan? Itu semua tempat-tempat yang macam Allah datangkan balak kepada tempat-tempat tersebut. Tempat tasik korun apa semua yang orang cakap lah tasik korun kat Mesir. Kita pun bagi tasik dia agak kotor lah air ni. Jangan buat minum lah air tu. Jangan buat berenang pula. Tempat yang Allah jatuhkan malapetaka nak berjalan jalan cepat-cepat. Bila Allah datangkan tempat tu malapetaka bermakna dia tak pandang tempat tersebut. So oleh itu siapa pun yang ada kat situ nanti tidak dapat rahmat kan. Tak dapat rahmat. So oleh itu jangan cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Bila kita baca hadis-hadis macam ni, kadang-kadang kita nak pergi dulu lah saya tak Mesir tu nak naik yang cruise tu saya pernah bilang kan. Nak naik cruise atas tempat nak tengok lah. Bawah tu orang belly dancer tengah dance kat bawah. Dia ada night club pun kat bawah. So dia ada bawah atas. Kalau siapa nak duduk bawah kena bayar lebih. Kalau naik atas dia tak ada makan, tak ada apa. Tengok ada sungai Nil tu bayar murah lah. Kita pun bukan nak tengok bar tu, nak tengok belly dancer tu tak kan. So kita bayar kurang lah naik atas tu. So atas tu tengok aja. Dia jalan kat mana tu dia tengok je lah. Terus je. Tapi dalam hati takut juga. Ni kalau Allah datangkan balak dia, apa dengan kita stay tenggelam. Tapi dalam hati tu dia punya keinginan nak tengok tu melebihi daripada takut dia tu. Tapi kalau takut tu pun Allah tu tidak akan tidak akan menguji kita melainkan dengan kemampuan kita. Siapa yang beramal soleh dia dapat, dia beramal yang tak soleh, beramal yang tak betul ataupun tak ikut perintah, dia akan dapat balasan dia. Kita tak akan pikul dosa orang lain. Kita ingat gitu je lah. Kan? Jadi lain kalifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak pun pergi bawah. Kita tengok atas. Yang bawah nak buat tu apa bukan urusan kita. Pasal ada satu hadis lagi, sahabat tanya, kalau Allah datangkan balak kat satu tempat, orang tu bukan buat pergi naik club tu semua, tapi dia menjaga kat tepi sana. Kalau kena sekali, kan? Macam dekat Aceh semua kan? Kalaupun tepi-tepi tu, tepi-tepi yang sebelah sana banyak, dekat dia punya pantai-pantai, berpeleseran banyak orang tak buat maksiat banyak apa kan? Terkena sekali dengan Aceh tu. So kata sahabat tu macam mana tu? Yang tak buat jahat tu macam mana terkena sekali? Dia tak boleh terkena sikit-sikit. Dia tak boleh kena patch yang mana jahat dia kena. Yang tak jahat tak kena. Tak, dia kena satu kali sapu. So sahabat pun pernah tanya insiden macam itu. Kadang-kadang tanya dia tak buat apa-apa, dia cuma menyaga kat tepi tu. Tapi bila balak datang kali kena. So Nabi bilang setiap mereka akan menanggung dosa masing-masing. Cuma waktu itu dia dalam tempat tersebut dia kena sekali. So kena sentiasa ingat amal soleh lah. Kan betul tak? Jangan ingat nanti dah tua baru nak ibadah. Saya kalau pergi makan angin kau kena sapu sekali, kau tak sempat sekali. Pasal kena selalu ingat azan tu datang tak kira waktu dan masa. Orang cakap bawa kenderaan bahaya kan. Tapi berapa banyak orang yang tepi kenderaan yang kena? Berapa banyak, lebih banyak orang yang tak bawa kenderaan yang kena accident. Lebih banyak daripada orang yang bawa. Kerana apa? Tempat-tempat ajar kita tak tahu kat mana. Duduk dia apa boleh? Dia apa tu? Tak pergi mana-mana. Kan? Ajar datang waktu duduk. Bukan waktu dalam keadaan yang misalnya yang berbahaya. Kan?
Oleh itu kena sentiasa amal soleh. Pasal dalam ayat ni ingatkan kita jangan sampai ada amal-amal kita yang tak bagus yang kita belum taubat lagi. Okay? Pada ayat yang seterusnya, Alhamdulillah masyarakat wajib wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah menakut-nakuti engkau semua supaya engkau semua mengerjakan kewajipanmu terhadap Allah itu sendiri. Kena takut, kalau tak takut tak buat. That's why kena takutkan diri. Saya kalau zaman sekarang ni kalau dengan motivasi untuk apa? Saya ingat saya dengan motivasi untuk apa? Kita manusia sentiasa kena dengar nasihat. Kalau kita dekat tinggi mana, pangkat mana tu, kita kena selalu dengar nasihat. Tak boleh lepas. Tawan-tawan sobinlah, tawan sobin. Okay? Jadi sekarang selalu kena dengar nasihat apa? Nasihat baca bahan-bahan yang mengingatkan kita macam mana jaga orang tua. Jangan lupa, walaupun pahit, berat, penat, jangan selalu ingat. Kerana banyak kalau banyak baca sejarah sahabat Nabi buat apa, sahabat-sahabat dia buat apa, alim-alim ulama buat apa terhadap kalau dia kena jaga mak bapak dia macam mana. Kena selalu dengar. Memberi kita semangat, motivasi. Okay? Supaya kita tak down. Jangan kita tinggalkan lagi. Banyak orang begitu bila berhadapan dengan susah, dia tak ada perangsang motivasi, dia tinggalkan terus kejap. Okay? So kita perlu pasal kena selalu ingat. Kalau salah Nabi, kalau saya selalu ingat apa satu hadis, Nabi bilang janganlah apabila engkau mendapati ibu bapamu di usia tua. Maknanya sampai waktu tua kita jumpa dia. Ada orang mak bapak dia muda dia dah meninggal, so dia tak dapat jumpa mak bapak dia waktu mak bapak dia tua. Bermakna juga bila orang tu dapat jumpa mak bapak dia waktu tua, bermakna dia dengan mak bapak dia lama duration. Dia duduk lama dengan mak bapak dia, dapat jumpa mak bapak dia sampai mak bapak dia usia tua. Okay? So bermakna dalam bilang kalau dia dah sampai tahap itu, tidak boleh membawa engkau masuk syurga, maka engkau adalah orang yang paling tinggi. Ingat dia mesti bermain kat kepala otak. Dia kalau panggil macam mana susah pun mesti nak kena datang lah. Okay? So kadang-kadang kita perlu ingatkan diri kita, tak boleh kita datang tak ikhlas pula. Terpaksa. Buat terpaksa tak ada pahala. Terpaksa bukan terpaksa lagi. Kena datang dengan suka itu. Tak boleh cakap terpaksa lah datang lah. Macam mana dah mak bapak kan. Itu maknanya macam ada sikit perasaan ada malas lah tu. Okay? Kena buat secara ikhlas. Pasangan dah tua macam mana? Dia dengan dia macam mana? Dah malas nak jaga. Malas dia kan? Ada orang tua cakap gitu. Malas nak jaga. Kan? Tak siapa nak ambil lah. Oh, tangga tu kalau suruh siapa nak ambil. Siapa yang nak? Okay? Kadang-kadang awal tu cakap kan, nak kahwin lagi kahwin lah, siapa yang nak? Tak senang dulu, kuat, suka. Sekarang tak dah malas. Dia macam-macam pilih masing-masing tu dia apa nak buat dia? Sabar je lah. Sabar je. Bukan memang pelik, tak ada orang suka senang. Kita dah menopause, dia dah andropause. Dia macam-macam pause. Bila dia cakap pause, dia tu macam pause. Menopause. Maksud dia ada benda-benda lah yang tersekat kat situ yang tak settle lagi. But kita tak ada buat apa-apa. Masih hadapi pasal tak tanggungjawab kan? Tanggungjawab. Macam mana? Mati-mati banyak tanya kita soalan tu. Saya tak jalankan tanggungjawab lagi macam mana? Saya tak layan dia lagi macam mana? Tak nak jawab. Susah tak nak jawab? Cik pun sama. Macam mana? Susah tak jawab? Susah tak? Kita dah tak layan dia lagi. Macam mana? Tu fikir. Macam mana saya nak jawab ni? Kalau mak bapak kita dulu yang kita tengok kan, orang dah tua-tua tak layan satu sama lain yang dia ajar. Kalau okey lah. Tapi kalau dalam hati burning je, kan? Macam mana? Ibadah akan tersekat juga tau. Marah dah mati Marah orang tua. Kadang suka duduk hospital lama. Tak nak tengok pasangan kat rumah. Yang mati ke, macam nak balik. Yang orang pula ada lelaki yang macam tak berkenan ni. Cuba doktor tahan lagi boleh tak?
Betul-betul tak boleh tahan, maka boleh tahan. Sebalik makcik. Lama sikit lagi boleh tak? Masa dia dah tengok, dia dah menyampah. Semua masalah tu perangai. Itulah perangai. So kita punya muka yang cantik menawan tu dah tak work lagi. Doesn't work anymore. Once dah kahwin doesn't work anymore. Tapi apa yang work? Important perangai. Moral, akhlak. That is very important. Every day kan nak tengok. Kalau perangai tak bagus, macam mana orang nak tengok? So dia ingatkan kita tu tanggungjawab. Apa dia tu? Buat sikit dia cakap, tak dengar. Penat. Penat layan. Yang jenis layan, yang jenis dulu tak bercakap, sekarang bercakap. Penat tak? Makcik saya dulu tak bercakap, dia saja. Kalau nampak kat mana-mana jangan tegur dia. Kalau-kalau macam muka makcik. Dah tua gini, bercakap macam penat dengar. Bercakap tu berkali-kali. Setiap hari dia cakap benda yang sama. Aku nak bayar duit tong sampah aku macam mana? Aku nak bayar besok tong sampah aku macam mana? Tak payah bayar ke tong sampah? Besok lusa tong sampah lagi macam mana? Kan? Mak sekarang obat aku dah makan belum? Obat dah makan belum? Tapi makan kan? Obat dah makan belum? Lagi tak dengar. Kita bila cakap kuat, dia dengar tak? Asal kau marah aku? Apa nak kata? Dia cakap awak tadi tak dengar. Macam kita cakap kuat. Yang kita cakap pelan dia tak dengar kan? Kita tangkir dia dengar pula. Kalau kita cakap baik-baik dia tak dengar. Kalau kita berubah dia dengar pula. Ada dulu lah, ingat lagi satu nenek tu sahabat rumah saya. Sekarang juga lah. Dia memang tak dengar kalau kita cakap kuat-kuat gitu. Sekarang ni diorang kenen-kenen dengan satu pakcik. Dia suka lah tersenyum-senyum. Diorang pula cakap. Diorang pula. Dah tua-tua pula nak kahwin. Apa pula? Dengar pula. Alamak. Kita tadi tak dengar. Orang bergurau lah dengan dia. Mak tu tak tahu dia. Datang pun dia dengar. Aku dah cakap, mak aku tak nak lagi. Tak, aku dah tak boleh lagi. Dengar pula orang tua ni. Baik dia tak dengar. So, kalau orang tak dengar ni, dia cakap, kita dengar, kita tak boleh jawab. Kita jawab, dia tak dengar. Kita cakap lain, dia ingat lain pula. Jadi buat masalah pula. Kita tak cakap, dia cakap kita tak layan. Susah, it's very complicated memang. Kalau memang hati kita ni, satu ni kita tak ingat, kita dah tua, kita ada kekurangan banyak, kita mengharapkan bantuan orang lain, kita tak boleh berperangai. Itu semua kita perlu ingat. Orang lain pun, faktor umur pun, macam kita cakap tua ke muda, kita kena kasih gateway, bagi orang tua, kita kena kasih gateway. Tetap pada saya lah, saya doa daripada sekarang lah, kalau tua pun janganlah fikir macam itu. Pasal anak aku muda, dia tetap ada pahala dosa yang dia nak tanggung. Jangan disebabkan aku dia tanggung banyak dosa. Dia tak mahu. Pasal kena ingat, orang tua pun kadang-kadang orang cakap tak apalah buka aurat dia tuan. Pasal berlangir gitu kan. Tak boleh juga kan, aurat kan. Makin kita tua kan, lagi patut kita kena buka aurat kita, bukan makin buka. Tidak ada hukum yang mengatakan dah tua masih boleh buka. Walaupun sekarang orang masih tak boleh pakai tudung, asal dah tua. Orang tengok pun tak selera. Tapi yang cakap tak selera. Cuma cakap. Kalau yang cakap, beauty tu dekat seorang punya mata tu tak sama. Kan, betul kan? Beauty. Kecantikan tu pada setiap orang di mata setiap orang tak sama. Tapi yang cakap tak selera lagi, kerana kat Malaysia mati-mati nenek-nenek sudah tua itu. Dia kahwin lebih banyak daripada kita kahwin. Kahwin cerai kan. Dan banyak tu, makin orang mau tu, demand. Gimana tu? Nenek-nenek lagi. Single-single tak lagi, apa? Bukan. Ada susu. Nenek pakai susu. Kita orang tengok suka kita tengok macam boleh lagi ke? Tak tahulah. Tak tahulah macam mana. Mungkin orang kata daripada aku tak ada rumah, biar aku duduk dengan nenek-nenek, tak apalah. Tak apalah. Kita tak tahulah masing-masing orang punya keinginan That's why bila orang cakap dah tua tak payah pakai sarung, tak boleh. Orang kalau dah makin tua, dia dah biasa tutup, mana dia boleh buka? Kan? Tak ada boleh buka tu. Siapa yang cakap boleh buka tu memang kadang-kadang pakai memang tak kira ni salah. Tidak pakai, tidak tak pakai. Tudung bawah tak pakai. Tudungan kedai tak pakai. Orang jenis macam itu memang dia tak serius pakai. Dia nak pakai orang datang pun tak pakai kan? That's why bila dia keluar, dia boleh tak pakai, dia boleh ambil hukum tu.
pakai, dia dah rumah tu pun boleh pakai. Orang lama-lama satu hari pun tahu. Betul, apa tahu tahu. Apakah? Dia kata tak payah pakai itu untuk aurat yang misalnya orang tengok orang dah tak selera lagi masa it's very old. Mungkin sorot, duduk, tuntung itulah. Susah nak cakap. Pasal dekat Malaysia semua kita tengok India semua orang kahwin old age. Kan? So, faktor yang untuk apa tu, you attract another jenis yang lagi satu, what age you boleh kahwin. Even orang kadang-kadang terlalu tua pun tapi orang very energetic, kahwin dalam umur-umur yang macam itu. So, you nak tahu apa pasal ni? Masih sedikit. Old age macam mana nak pasti terjadi pun nampaklah di sana. Cuma kita cakap terpakai seterusnya lah, ada lebih baik lah senonoh tutup, pasal kadang-kadang rambut tu dah very messy, color tu dah tukar-tukar. So lebih baik lah kita tutup kan. Mereka tak ada rambut lah terus orang botak, ada tak payah tutup. Kita pun ada orang cakap kalau rambut kita botakkan kita tak payah tutup. But cannot, bukan ada yang botak, tak boleh. Okay? So bagi kita bila kita tengok hadis yang banyak ni depan mata kita tak ada say lah dalam jangka umur yang macam mana kita nak letakkan sampai tak payah pakai. Kerana end of the day kita tengok orang tua yang biasa pakai, tetap dia akan pakai. Melainkan misalnya dia punya operation, dia pergi dalam hospital, susah dia nak pakai. Mak saya tak boleh pakai sendiri dan buka sendiri. Dia kalau pakai kandang serput pergi dialysis, dia kalau tak sengit ni sampai balik sengit. Kata kenapa makcik ni macam ni? Main lawa lah sengit tepi. Dia tak boleh nak betulkan. Macam gitu, kita dah tak boleh nak selamatkan lagi lah. Cuma dia pun nak masih pakai. Apa di mana serput apa lah dia nak pakai. Pasal dah terbiasa. Paling tidak dia tutup lah rambut dia kan. Mungkin bawah ni susah untuk orang nak tutup pasal dia nak tutup dia tak letih. So, pakai serput. Paling tidak pun nak serput lah. Dia nak buka semua. Tak berapa sempurna lah makin kita jarak. Pasal orang makin berumur kan kita maksudnya makin apa bijaksana. Jangan nanti macam Ramli punya apa tu, punya dialog dah tua-tua pun bodoh. Kenapa dia expect dalam cerita dia expect orang makin tua dia makin nikmat dan berilmu. Orang suka nak duduk dengan dia, bukan orang lari daripada dia. Masa orang lari daripada kita nak kena muhasabah balik. Apa salah kita dia macam ni? Kita nampak anak-anak muda, kita tak tahu cara hikmah bijaksana dalam bercakap. Kita mensul dia, awak pakai macam ni kenapa datang? Kata orang kahwin ke apa kita ni anak gala kita punya kawan tu apa, anak kita punya kawan, anak situ pun malu bila kita sentuh kawan dia. Kita sentuh anak-anak gala kita punya kawan dalam majlis misalnya, dalam perkahwinan majlis kan orang tengok ramai, kita sentuh tak awak ni tengah dari mana ni, masa pakaian awak macam ni. Siapa yang punya kawan tu rasa malu kan, ni pakcik mana ni, makcik mana datang ni, mulut rapat macam dia tak ada tutup dia, mulut terpayan, mulut terpayan tak tutup dia. So kita makin tua kita kena bijaksana dari segi bercakap. Pasal kita pun pernah muda dulu kan. Pernah muda dulu. Macam mana kalau kita waktu muda dulu orang cakap dengan kita macam itu kan, kita makin jauh. Pasal cara bercakap itu very important. So menarik perhatian anak-anak ni, cakap baik-baik. Walaupun ada itu kadang-kadang kan orang hantar pasal ke bagaimana saya jumpa, adik kerja mana, bagaimana kerja ni, kakak doakan adik semoga kerja baik terus kan. Kita kena kasih motivasi walaupun dengan segala pakaian tattoo yang ada. Mungkin tattoo itu adalah sejarah lama kita tak tahu. But kita mesti nak kena kasih orang pengharapan. So itu apa tu yang tadi kita sebut kita menakut-nakuti kita supaya kita mengerjakan kewajipan terhadap Allah SWT. Kena selalu jangan salah langkah, jangan salah buat. Ingat betul. Kita berkawan, kita bersilaturahmi, kita beradik-beradik, kita kena jaga. Silaturahmi very important. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi,
menyelesaikan wajib. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Sadaqallahul azim. Dan demikianlah hukuman Tuhan apabila dia memberi hukuman pada negeri-negeri yang penduduknya melakukan kezaliman, yakni kesalahan. Sesungguhnya hukuman Tuhan itu adalah pedih dan sangat. Betul? Coba dalam doa ni kata dia akan datangkan dengan apa? Hukuman kepada negeri-negeri yang penduduknya melakukan kezaliman. Dalam ayat apa dia? Wa hiyal zalimatun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Maka Allah datangkan dengan balak kepada mereka. Zaman Nabi Musa AS, pada satu masa Nabi Musa berjalan dengan pengikut. Ada dia tengok semua orang mati berkelimpangan satu masa. Saya pernah cerita, kalau siapa ingat itu, cerita tu banyak kali saya cerita. Berkelimpangan satu kali. Nabi Musa bilang, ini macam mana ni? Dia mesti kena balak ni. Pasal apa? Kalau tak kena balak, mesti ada yang hidup. Ini semua tak ada, semua mati, berkelimpangan mati. Jadi Nabi Musa doa kepada Allah, nak tahulah kan apa jadi pada manusia ni. Maka Allah beritahu, nanti waktu nak maghrib ni time, kau seru mereka. Wahai kaum, apa jadi pada kau? Bila masuk maghrib, Nabi Musa berseru, wahai kaum, apa yang jadi pada kau ni? Apa kau jadi macam ni? Satu suara jawab. Dia bilang, kita ni sebenarnya dekat dunia ni, kita happy saja. Buat segala maksiat yang ada, kita happy saja. Penduduk ni happy sangat. Kita rasa kalau malam hari waktu nak tidur, kita rasa mungkin kalau kita terpaksa nak kena tidur kan. Dah malam kan, rasa nak kena tidur. Terpaksa tu ada satu masa kita nak kena tidur. Kita rasa macam mungkin sekali pasal kita terpaksa stop kita punya aktiviti. Rasa macam nak sambung lagi. Jadi satu hari tu kami pun tidur macam biasa, tidur. Jadi bila kami bangun je, kami dekat neraka tu. Kan? Maknanya dimatikan satu kali. Kemudian Nabi Musa bilang, kenapa kau seorang boleh jawab? Yang lain tak jawab. Dan yang lain semua, mulut orang ada bara api. Aku ni pun dia bilang, pasal aku duduk di kalangan mereka tapi aku tak ikut perbuatan mereka. Aku sekali kena, tapi aku terselamat kan. Tapi aku sendiri tak tahu aku punya keadaan macam mana nanti. Pasal apa? Kadang-kadang dia tak mampu hijrah. Sepatutnya kena hijrah. Kalau semua penduduk tak bagus, maksiat banyak, suruh hijrah kan. Kita pun tak tahu kenapa kita tak hijrah lah waktu itu. Mungkin ada keluarga kat situ kan? Ataupun tak tahu perlu hijrah kepada tempat yang baik. Pasal zaman Nabi tu Nabi ceritakan kan, ada tengah apa tu, yang orang itu dia bunuh kan, dia bunuh orang kan, 99 orang dia bunuh. Sekali bila dia jumpa satu orang abid. Dalam hadis tu dia cakap dia suka abid. Abid tu yang rajin ibadah, bukan orang berilmu. Pasal tak semestinya orang rajin beribadah dia berilmu. Kadang-kadang dia ibadah tu aja, dia tak tambah lagi, sebab dia cari ilmu. So dia jumpa orang abid rajin beribadah. Kemudian dia tanya, aku ni dah bunuh 99 orang, Allah boleh terima tak taubat? Abid tu tukang ahli ibadah kata tak boleh, pasal kau dah bunuh ramai sangat, Allah tak boleh terima taubat. Dia bunuh orang tu jadi 100. Dia jalan lagi, dia jumpa seorang alim. Dia tanya, orang tu bilang boleh, Allah tu maha penerima taubat, tapi hendaklah kau meninggalkan tempat ni, bagi hijrah ke satu tempat negeri yang orang-orang tu ahli ibadah, ramai orang ibadah, dan akan menyokong kau untuk ibadah itu. Kalau lebih dia tengah-tengah mati kat tengah-tengah kan? Dua malaikat turun nak ambil keputusan. Siapa yang nak ambil dia? Malaikat rahmat ke malaikat azab nak ambil dia? Bila tengok ibadah tak ada, tengok pula dosa banyak tapi dah taubat, dan satu ni kan? Maka Allah datangkan dengan lagi satu malaikat turun kepada dua malaikat ni, diterangkan kepada mereka, kau ukur cara tempat yang dia nak pergi itu, hijrah di tempat yang nak pergi itu kalau dekat, termasuk orang ahli ibadah, termasuk malaikat rahmat. So dia nak dekatkan atau menjauhkan? Allah kan yang turunkan malaikat tu kan, yang beritahu kepada dua malaikat ni kan. Dia nak dekatkan, jauhkan tu siapa? Allah kan. So kalau dia sayang hamba ni, dia akan dekatkan tempat yang dia nak pergi tu. Tempat yang dia tinggalkan jauh, tempat yang nak pergi dekat.
So anything mesti balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aku meminta, aku nak buat, Allah tahu. Aku nak buat hari ni apa, Allah dah tahu aku nak buat apa. Oleh itu jangan buat sembarangan. Dia tahu kau nak buat apa. Kalau kau tak boleh lari, dia tahu kau nak buat apa. Itu kau kena tahu. Mal ihsan kan? Dia tanya mal ihsan. Malaikat tanya Nabi mal ihsan. Ihsan anta abdullah ka'annaka tarah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarah. Ihsan itu adalah apabila engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, ingat dia sentiasa melihat kau. Allah tengok apa aku buat. Allah tengok aku apa buat. Jangan sembarangan. Dia panggil, pasangan panggil, tu mak bapak panggil kau tak dengar lagi. Bila dia tanya kau dengar? Tak dengar. Double bohong. Tadi dah tak datang, kedua tak dengar, kau bohong, habis. Settle kau hari itu kau punya dosa tu. Tak ada kau tak kembali lagi. Habis. At least kau cakap sekejap lah. Sekejap mak yang bertakwa, beriman mesti tahu tak apa, boleh sabar. Sekejap lah, kita pun mesti nak tahu anak kita ada hal. Jadi siapa tak sabar? Kali saya dengar satu Hafiz lagi ni, dia cakap pasal satu kawan yang dia pernah jumpa, satu budak bernama Hafiz juga. Mak dia dah cari ke California, cakap nak apa? Tinggal kat mana? Kau suka apa? Nak nasi biryani dekat Bedok. Cantik nasi biryani kat Bedok. Lepas tu pergi satu tempat lagi beli martabak. Macam ni hari ni nak bikin mata buka ke apa? Walaupun boleh kita nak suruh anak kita, walaupun kita pernah susah dulu. Tak semestinya kita pernah susah dulu, kita masih nak kerjakan orang. Walaupun dia anak kita. Betul tak? Saya selalu ingatkan dia, janganlah satu masa macam itu, janganlah satu masa. Janganlah, aku tak suka begitu. Dari awal aku itu, aku dikali biarlah sampai akhir hayat aku. Aku dikali tanah, lalu sampai orang. Janganlah sampai kita mesti kalau ada niat macam itu. Mungkin dia waktu hidup dia muda, dia susah, tak ada orang kasih dia motivasi. Sampaikan dia punya hatred kat dalam ni. Belum lepas lagi. Jadi dia bilang, kalau dulu aku kena, aku dulu kena dengan mak mertua aku, sekarang kena dengan mak mertua aku buatlah sama. Boleh? Boleh? Dulu dia macam bawang putih bawang merah. Dia kena. Apa tu dia jadi mak mertua pula dia buat sama. Dia bilang, apa? Dulu aku kena, sekarang mama buat suka dengan orang. Boleh? Macam itu? Jangan. Aku tak habis lagi ni cakap dah habis tu lah. Nanti bila kena beli lah, nanti mak dia cakap lah bila nak hantar lah. Balik kerja ke apa hantar. Mak dia nak makan tempat-tempat tu. Agaknya kalau pasal gel lah, dia tak kering, tak hilang. Gel lah. Macam tu kan. Apa lagi kat mana-mana lah tempat-tempat yang macam terkenal dengan tu. Di situ mesti jangan, dan memudahkan orang kan, ingat dia bukan cakap anak saja, dia memudahkan orang, Allah memudahkan kita pada hari. Maka ada kemudahan, mereka kemudahan kepada Allah SWT. Tak kira siapa pun, budak kecil ke, budak besar ke, memang budak-budak sekejap kita selamatkan nenek tu. Kadang-kadang ada budak, dia bangun dulu. Kami lah sekejap kita bangun dulu. Kadang-kadang kita jawab sikit lah, nanti kita lagi tu lah, dia tak boleh dengar tu. Nanti pun tak boleh. Nanti dia kena naikkan sikit, nanti kena marah. Sekejap lagi saya cakap, besar tak kena marah lagi. Orang cakap nanti, orang gitu sikit je, dia dah marah orang. Lama kena diri, kena marah. Mak kan tahu orang tak pernah tak ambilkan dia. Ni satu kali orang tu pun ambil telefon aja, orang telefon ni sikit dalam dia telefon ni. Orang telefon ni anak saya bekerja keras nak kena ambil tu telefon nak kasih aku. Tak boleh lambat. Sekejap bukan-bukan kena diri. Kan? Lambat ambil telefon ni, mak kita nanti. Je tu. Tak boleh. Dia syarah ke main. Nasib kadang-kadang aku nak jadi apa tu kan. Tolong sabar dia lah. Kalau anak saya kalau boleh pasal kita baca hadis kan. Sahabat bilang bila aku dengar hadis yang Nabi cakap jangan suruh orang. Sejak daripada itu jatuhlah aku punya apa tu dia tukang pegang tu yang dia nak pukulnya kuda dia ke untuk apa namanya pemacu dia. Kan dia bilang sejak daripada itu kalau jatuh pemacu aku kat bawah, aku tak akan suruh orang kat
bawah ambil, aku turun, aku ambil, aku balik. Sejak aku dengar hadis tu. Kalau tak, lain kali kita tengah naik kan, berdoaan. Saya terjatuh. Satu orang kat dalam, oh tolong ambilkan. Tolong, saya kejap tak macam tu, mesti jatuh sekejap katanya. Kalau saya tak lepas kan, dia bukan ada tali kan. Kan daripada nak pukul binatang jalan lagi kan. Saya kejap jatuh, dia kejap orang bawah kena ambil kan. Orang bawah fikir apa tu? Awak atas, orang kat bawah. Sekarang orang bawah fikir apa? Kalau dia jalan tepi awak, asyik dia kena angkat je. Biarlah aku orang bawah ke orang atas. Masih suruh je. Orang nak main, nak hantar pun tengah suruh je. Janganlah. Walaupun dia budak-budak, kamu buat begitu. Kadang-kadang kita gitu malas kan, nenek malas kan nak ambilkan nenek Quran. Kejap-kejap ambilkan nenek. Kan nenek punya tasbih. Nenek, orang punya tasbih kau tepi lah nenek. Kau tepi lah, kamu suka macam itu baik-baik. Bukan tak boleh ajar budak untuk berbakti, bukan. Tapi kalau kita jadi sedap, kejap-kejap suruh orang, kamu saya lagi boleh kita bangun, ataupun kita nak elakkan tak tepi. Supaya senang untuk kita nak ambil. Kesian kan kadang-kadang. Kita tak tahu perspektif orang tau. Nanti kalau kita bagus, kita tahu video kat rumah kita akan tengok. Baru main kita tahu orang. Kita tak rasa, pasal kita buat mama ni kita tak rasa. Kita turut kita tahu satu. Saya yang turut dia kat situ kat rumah kadang tengok. Dia lagi dah ambil. Kalau mak tak rasa mak kali tak budak banyak. Tapi kita yang tengok tahu. Tak boleh juga mak. Macam tu. Tak boleh. Pasal apa-apa saya siapkan sebelum apa-apa. Saya tak nak juga terlalu. Masa budak terlalu banyak sampai dia bukan sikit-sikit dia panggil. Sekejap. Tak sampai 60 second. Panggil lagi. Bangun. Nanti 60 second panggil lagi. Aku nak baring ke mana? Ni ada bantal tak ada? Ada mak baring. Baring kan nampak baring. Belum sempat dalam 3 step. Duduk bangku balik. Panggil lagi. Duduk bangku balik. So sebab tu itu kalau dekat nurse atau hospital pun tak layan. Jadi aku kata, kau panggil lah. Okay. Pasal nak panggil-panggil ni dalam usia tua, dah jadi satu benda lari. So oleh itu kena banyak-banyak doa pun lah. Banyak-banyak doa. Kita tahu orang sakit, kita tahu. Tapi orang sakit ada cabaran, orang yang menjaga pun cabaran dia ada. Kan? Oleh itu kita kena selalu tolak asuh antara satu sama lain. Dah masuk umur macam itu kena banyaklah. Kena banyak beri hati juga dengan nasib orang-orang muda, orang-orang sekeliling. Supaya kenapa? Mereka tu berhadapan dengan dosa dan pahala. Jangan banyakkan orang dapat dosa lah. Nabi ingatkan pada sahabat dia, bapak-bapak ni dia ingatkan, bantulah anakmu untuk mentaatimu. Bantu mereka untuk taat dan itu. Pasal nak suruh orang taat kepada kita, laksanakan tanggungjawab dia kepada kita pun kita kena bantu dia. Bantu dengan cara apa? Bantu dengan cara apa dia? Budak-budak dia surah asuh asuh, cakap dengan cakap baik-baik, tak maki hamun. Try duduk dekat buat orang-orang tua tadi. Teruk kena maki orang-orang tepi tu semua. Nurse lah teruk kena. Macam monyet kau buat aku. Apa satu binatang ke apa? Panggil anak aku. Kadang-kadang datang bunuh diri aku. Itu semua kau dah selalu dengar. So kita boleh tahu sejarah hidup macam mana kan. Walaupun kita tahu orang tu sakit. Kita tahu diri kita sakit. Tapi kan kita disuruh cakap benda yang baik-baik kan. Tak ada impact dia kepada orang lain. Pasal mulut ni nak jaga sangat-sangat susah. Kita boleh masa bila buat convert kan. Kalau convert saya cakap fastingnya. Fasting in the month of Ramadan. Dan kalau buat convert kan, saya akan terangkan. Saya bilang nak menghalang diri daripada makan dan minum, semua orang mungkin boleh berjaya. Saya ingatkan convert. Refrain yourself from eating and drinking when Ramadan fasting. It's very easy. Many people fast. Lihat. Saya tak ajar saya, diorang convert dengan saya mesti tak terangkan rukun iman, rukun Islam. Saya tak ajar convert, tapi diorang convert dengan saya. So saya rukun iman, rukun Islam saya kena terangkan. Saya bilang, kalau nak stop daripada makan minum, semua orang berjaya. Banyak orang fasting nowadays, kan? Fasting.
tak makan, tak minum, ataupun tak makan certain makanan, ada tak makan, berjaya. Tapi sini belum tentu. So makan dan minum bukan kriteria fasting, makan dan minum saja. Tak perlu tak buat. Tapi inside dia. Macam mana hati kita berkata-kata? Walaupun kita tak makan dan minum, hati kita berkata-kata. Macam mana? Lagi kalau kita tak boleh stop calling everyone, waktu kita fasting, tak ada kerja call orang lain. Kerana dah tak call lagi message dia, dah tak call lagi WhatsApp kan? So macam mana? Kat sini macam mana? Dia paling susah sebenarnya. Nak stop. Hati ni nak jaga. Jaga makan dan minum lah. Banyak orang kuat. Sini banyak orang kuat. Masa kena hati-hati kat sini. Dia jaga dengan dia. Kena ingatkan dia lah. Yang bukan Islam, bukan iman tu percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Every day punya struggle itu. Kan? Maka Allah bilang kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, tu'minu billahi wal yawmil akhir, kan? Beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah hari akhir. Pasal bila beriman kepada hari akhirat, kita akan jaga kita punya puasa, zakat, haji, kita punya solat pun kita jaga. Muamalah kita dengan orang pun kita jaga. Accountability, responsibility, tanggungjawab akan ditanya pada masa akan datang nanti kepada Allah SWT. Ini dua benda. Percaya pada kadar dan kadar, beriman kepada hari akhirat. Ini dua. Memanglah kalau ini dua beriman, mesti beriman pada Allah, kepada Rasul dan kepada kita. Dan termasuk kepada dua ni. Pasal Allah banyak sebut, Adam banyak sebut iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kenapa akhirat? Pasal itu semua, kalau kau beriman pada hari akhirat, kau takut ni apa yang Allah cakap ni, kan? Kau tak akan buat semua benda-benda tu. Kalau kau buat juga, macam kita manusia kita tak buat. Kalau kau buat juga, kau balikkan diri kau kepada taubat kepada Allah SWT. Kemudian dekat sini disebut lagi, hadis yang satu kat sini, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul wa ghayratullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Tafaqul alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu dan kecemburuan Allah itu ialah apabila seorang manusia itu mendatangi apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas dirinya. Kenapa pakai buat cemburu kat sini? Allah pun cemburu tu. Masa cemburu? Kalau cemburu manusia pun. Kita kan cemburu dengan orang, kalau orang kasih perhatian kepada orang lain, tak kasih perhatian kepada kita. Kalau orang yang suka dengan isteri dia ini, dia tak kasih perhatian kepada isteri yang ini. Kan? Kalau cemburu lagi apa? Kalau orang tak suka kalau isteri dia mendatangi banyak lelaki banyak datang jumpa dia. Kan? Cemburu dia datang. Ataupun di balik luar tu, lelaki masuk tak ni? Cemburu dia datang. Kenapa? Hingga kasih tu kita tak bagi dengan sama rata, ataupun kita ada cari ada besar kutu kat situ. Kat sini Allah cakap jangan buat, kau buat. Allah cakap jangan syirik, kau syirik aku dengan sesuatu. So Allah ada sifat kecemburuan tu, maknanya sebab apa? Maka manusia yang menciptakan hamba, kenapa kau bagi kasih sayang kau, taat kau kepada yang lain? Itu maksudnya diterangkan oleh para ulama. Ini bawah ni tadi kat sini, cemburu itu apabila kau syirik kepada Allah dengan yang lain. Allah tak kasih kau buat, itu yang kau buat. Pada hari kiamat, waktu Isra' Mi'raj itu Nabi nampak ada satu tempat tu, ada daging yang cantik dengan daging busuk. Nabi tengok semua orang keluar daging busuk. Daging cantik tak ada orang dimakan. Tanya dengan malaikat Jibril, siapa tahu tu? Itu adalah orang-orang yang mendatangi segala benda yang kau haramkan. Yang halal dia tak pergi, yang haram dia. Maka kita mendatangi segala benda yang haram seperti kita memakan daging-daging yang busuk. Yang baik cantik tak nak, yang busuk-busuk haram yang tak tahu pada kami. Sama juga ada ulama yang bertafsirkan kejadian itu, dia kata sama bagai seperti suami yang mendatangi perempuan-perempuan yang tak halal bagi itu. Mendatangi kan? Buat benda ni, isteri kau halal tak datang kau pergi kepada yang tak halal bagi kau. Sama baik perempuan baik lelaki.
Suami dia halal bagi dia, tak layan lelaki lain. Sama, ulama menerangkan begitu. Daging yang baik dengan daging yang busuk. Banyak orang datang nakkan daging yang busuk. Padahal yang halal tu ada, yang baik tu ada, yang cantik tu ada. Kenapa tak ada? Yang tak bagus juga begitu. Itu yang diistilahkan. Waktu Nabi Isra, Nabi nampak kejadian. Nabi tanya, kenapa kau macam itu? Ada satu tempat berisi daging baik, sebenarnya berisi daging yang busuk tadi. Dia pun datang daging yang busuk juga. Yang baik kamu tak datang. Itu. Allah rasa cemburu bagi mereka ni. Aku ciptakan kau kepada datang pada aku, kau tak datang pada aku, kau pergi tak lagi. Kadang-kadang kau nak datang dengan aku, tapi kau main pusing jauh pula. Pasal apa? Ni semua nak mendekatkan kita kepada Allah kan. Dalam Quran cakap, kenapa kau mendatangi bahala ni, semua patung-patung ni, kau datang mendatangi mereka, gambar-gambar ni, semua kau puji, semua kenapa? Kita sebenarnya kepada Allah juga, tapi kita mendatangi mereka tu untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa pakai jauh? Boleh pergi terus kan? Kenapa pakai jauh? Kan? Kalau cinta pada Nabi pun jangan sampai cinta macam kita cakap dia macam Allah, tak boleh. Dia tetap batasan manusia kan? Allah tu yang paling penting sekali kita bagi. Nabi pun bawa kita kepada Allah. Saya bawa kita kepada Allah. Jangan ada benda-benda dalam hidup kita yang mensyirikkan perbuatan kita, yang mensyirikkan kita, daripada kita pergi terus kepada Allah SWT. Itu kita kena jaga dulu. Syaitan akan masuk dalam hati kita ni. Hati-hati. Pasal Allah cemburu ni, kenapa? Kan? Disebabkan itu syirik kepada Allah dosa besar. Kan? Syirik kepada Allah dosa besar. Pasal bila Ustaz ada satu Ustaz tu, saya lupa lah nama dia. Dia yang Hindu masuk Islam tu. Cik kena ambil Hindu masuk Islam tu, bukan Farid Rafi kan. Dia Sami. Apa Fatah tu? Gitulah nama dia. Dia jumpa Ustaz Harun bin keluar dia nak masuk Islam. Pasal cerita dia panjang lah, saya nak pendekkan semasa cukup. Dia waktu dia datang ke Ustaz Awudin, pasal dia pernah nampak Ustaz Awudin punya ceramah yang cakap ceramah orang Belanda. Dia orang Hindu tapi dia balik rumah kerja, tapi malas nak tukar channel. Sekali channel tu adalah orang Belanda, dia pun tengok je lah. Boring nak tukar kerja, tak ada remote. Sekali dia tengok Ustaz Harun bilang, satu dosa yang tak boleh diampunkan adalah syirik kepada Allah. Walaupun macam mana juga baik pun, dia syirik kepada Allah, dia tak masuk surga. Kan? Pasal orang yang syirik maknanya orang yang kafir. Orang yang tak beriman kepada Allah terus di surga. Walaupun dia buat baik macam mana, orang dia jaga dia. Berapa banyak orang yang bukan Islam yang buat baik. Kenapa dia tak boleh masuk surga? Dia simpan-simpan, perjalanan awak boleh dengar video dia. Nanti saya tengok apa nama dia. Kemudian dia cakap hari dia nak masuk Islam tu, dia tanya Ustaz, kenapa Ustaz cakap macam itu? Dulu saya dengar Ustaz cakap. Waktu dulu saya dengar Ustaz cakap, saya kata kalau saya bunuh Ustaz, saya nak bunuh Ustaz. Garang betul. Dia Ustaz Arun dia buat macam ni. Dia buat dua bulat ni lah. Dua bulat ni. Dia buat ni. Ni ladang. Dia bilang macam satu orang tu dia suruh ni ladang. Dia suruh kita kerjakan ladang ni. Awak punya tugas kerja ladang ni. Ladang A. Tapi nanti bilang kalau awak dah kerjakan ladang ni, nanti end of the month saya bayar awak gaji. Tapi awak tak kerja kat ladang ni, awak kerja ladang ni. Ladang ni awak kerja. Akhir bulan, boleh tak awak tuntut gaji awak daripada ladang ni? Boleh tak? Awak tak kerja sini, awak kerja sini. Dan akhir bulan awak nak minta gaji. Saya nak gaji, saya buat kat ladang ni. Ketua dia nak kasih, yang punya ladang nak kasih awak gaji tak? Rasa-rasa nak kasih tak? Tak akan kasih. Pasal tu tak kerja ladang ni, kerja ladang ni. Sama juga macam gitu. Sama dia kasih dia analogi lah dia kasih dia buka minat dia. Kalau kau tak beriman kepada Allah ni, macam mana kau nak dapat syurga dia? Apa yang dia janjikan kau tak akan dapat. Kalau kau buat ni, aku kasih kau gaji ni, inisiatif ni,
Tuhan kasihan kalau kau kerja ni. Kau tak kerja lagi. Lepas tu kau minta gaji kat sini. Mesti aku boleh kasih, tak boleh kau kasih. Pasal kau kerja kat sini. Kalau kau beriman kepada Tuhan yang ini, kau mintalah kepada Tuhan yang ini. Kau jangan minta kepada Tuhan yang sini. Macam itulah dikasih. Kenapa? Jadi kalau Tuhan yang Allah SWT jika kau buat ni, kau beriman ke Islam, kau buat, aku balaskan kau dengan ini. Kau buat ni, kau dapat ni. Very straightforward. Betul tak? Jadi kalau kau tak beriman kepada Tuhan ni, macam mana kau nak minta segala benefit yang kau ada daripada Tuhan yang ini? Nampak? Okay? Kerjakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu yang diingatkan dalam hadis ini. Kita berhati-hati. Orang perempuan lebih banyak cabarannya lah. Kerana banyaknya desire, nafsu-nafsunya yang dia perlu kawal. Sikit-sikit kita bilang kita perempuan, lemah, saya sakit. Itu bukan dia punya jawapan dia. Kerana banyak pula benda-benda sensitif, lemah tu semua. Kerana banyak kita balik kepada apa yang para sahabat wanita pun lakukan, sangat-sangat amazing Itu yang kita kena balik untuk insyaAllah. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majlis kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.